Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa lagi dalam program Tanya Curator live di FB Jabatan Muzium Malaysia. Program-program yang sebelum ni kita telah saksikan penceritaan tentang kesenian, kebudayaan, pameran, konservasi dan sebagainya. Hari ini kita bawakan satu tajuk yang cukup istimewa juga untuk tatapan anda semua, iaitu tajuk taksidemi seni dalam awetan. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Encik Ridwan bin Akhiruddin dari Muzium Alam Semula Jadi untuk bercerita tentang tajuk kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum Encik Ridwan. Okay, terima kasih kerana bersama kita dalam segmen ataupun program Tanya Curator pada pagi ini. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah taksidemi seni dalam awetan itu sendiri ya. Baiklah, boleh tak tuan terangkan, mungkin ramai yang belum pernah dengar apa itu taksidemi sebenarnya? Okey, terima kasih Encik Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, taksidemi itu sendiri membawa kata pada perkataan taksidemi, ia dipecahkan. Taksi itu membawa maksud cantuman ataupun susunan. Okey. So demi ataupun derma yang kita kategorikan sebagai kulit. Okey. So dia digabungkan jadi cantuman kulit. Oh. Okey. Kalau untuk dalam taksidemi ini, bidang perkaitan taksidemi ini, kita biasanya seorang individu itu perlu mahir untuk membentuk, mengawet atau mengulit. Oleh sebab itu dia perlu mahirlah untuk mengacau, untuk mendirikan satu spesimen. Okey, apa yang kita lihat yang ada di atas meja ini adalah salah satu contoh yang awetan yang dah siap. Kita ada iguana, kita ada fisher, ada ikan. Nah, itu adalah skeleton, rangka-rangka ya. Ya, Maknanya selain daripada haiwan-haiwan ni dihasilkan semula dalam bentuk asal, ada juga yang hanya dalam bentuk rangka ya. Ada. Kita macam di Muzium Alam Semula Jadi, kita tak fokus pada taksidemi saja. Okey. Kita ada buat kategori artikulasi. Artikulasi tulang tu bermaksud kita buat bentuk macam ni lah. Ataupun yang macam itulah kata tebu. Oh, ular kata tebu. Yang di depan saya ni ular kata tebu juga. Ini dia punya pasangan dia. Okey, Ini untuk kulit dia. Kita ambil kulit. Yang tu dia punya rangka. Okey. Ni boleh angkat ke macam mana? Boleh. Okey. Okey, ini saya tunjukkan ya. Ini contoh salah satu ular kata tebu. Ular kata tebu ni adalah ular yang berbisa. So masa kita nak handle dia, kita nak buang bisa, kita kena hati-hati lah. Kena hati-hati ya. Walaupun dia dah mati, tapi dia punya bisa tu masih ada lagi. Mungkin para penonton nak tengok dengan lebih dekat lagi. Okey, kita tunjuk kan. Ini yang telah dihasilkan ataupun menjalani proses taksidemi itu. Ya. Ini adalah melalui proses taksidemi. Okey, ini taksidemi yang di sana kita panggil proses artikulasi. Artikulasi itu hanya yang berbentuk rangka yang tuan-tuan dapat lihat. Ini adalah pasangan kepada yang spesimen tadi. Spesimen tadi. Berapa besar spesimen? Berapa besar? Ada berapa lama kita boleh tackle untuk spesimen itu siap? Okey, kalau macam ular ni, paling lama pun dalam 1 hari ke 2 hari. Itu dia termasuk dalam proses training sekali lah. Kita menyamak. So kalau untuk artikulasi tulang ni, ni saya buat ambil 2 bulan. 2 bulan 2 bulan. Berbanding dengan yang tadi tu. Berbanding dengan tu. Okey. Maknanya Sebab proses ni lagi lama. Proses ni lagi lama. Disebabkan kita kena rebus tulang. Untuk menguraikan dulu tulang tu. Sebelum tu kita kena ikat dulu satu. Kalau tengok di sini pun macam prosesnya memang agak rumit. Sebab kita nak atur tulang tu ya. Ya, betul. I see. Okey. Dia sebab bila tulang ni kita boleh lihat dia punya struktur tulang tu, tulang rusuk tu, dia sama saiz. Sama saiz ya? Kalau kita dah terabur dengan dia, okey. Memang jadi benda tu jadi sukar lah. Sukar. So dia akan mengambil masa yang lama juga lah untuk menyiapkan untuk satu proses kerja ni. Okey. Selain tu saya nak tanya jugalah dengan tuan, koleksi yang ada dekat depan ni, dekat belakang ni, daripada mana dapat ni? Sama ada kena pergi cari ke, ada orang hadiah ke, macam mana ke? Biasanya koleksi ni ada orang hadiah lah. Biasanya kalau orang hadiah tu, kalau macam contoh iguana ni. Saya berangkat boleh. Iguana ni dia dah mati. Ni haiwan peliharaan. So bila dia dah mati, dia tak tahu mana ada kan
dia nak buang pun dengan sayang. So dia serah kepada museum. So kita ambil untuk awet. Untuk awet. Untuk awet. Tapi dia akan koleksi kita lah. Menjadi koleksi tetap Museum kita Alam lah. semula jadi. Tapi kalau untuk dalam pameran tu nanti, kita akan kreditkan nama dia. Kalau kita datang pameran, yalah, ini telah dihadiahkan oleh siapa kan? Kita akan kredit nama dia. Okey. Macam iguana ni, iguana Ya. berapa lama tempoh nak hasilkan benda ni? Saya buat tu hampir 2 minggu juga. 2 minggu. Maknanya isi perut semua dikeluarkan. Isi perut semua dikeluarkan sebab dia kulit dia cepat. So, kalau kita nak cek pun satu hari tak masalah sebenarnya. Okey. So, kita banyak benda lah kita kena teka kat iguana ni. Okey, ini iguana. Tadi kita dah tengok ular. Ini iguana. Okey. Tuan sebagai seorang yang arif tentang taxidermy ni, Ya, saya nak tahu juga, penonton pun mesti nak tahu juga hasil tangan tuan sendiri yang telah menghasilkan binatang ni daripada bangkai lah kita sebut dulu ya. Daripada bangkai menjadi satu seni yang untuk tatapan kita semua ni. Hasil tangan. Hasil tangan saya iguana, ular katam tubuh dengan tu artikulasi yang tadi. tu Fisher. Ini Fisher. Oh, Overseas. Overseas ya? Ini pun tempat ni overseas juga. Overseas Ini juga. masa saya buat dekat US dulu. Okey, lepas tu yang ni burung. Oh, burung yang belakang ni. Okey. Para penonton, burung dekat belakang ni. Saya nak tahu juga yang paling terkini. Paling terkini Yang telah dihasilkan oleh tuan sendiri. okey, kalau yang paling latest sekali lah burung elang ni lah. Ni burung elang indik. Burung belang hindik. Okey. Ambil maklum. Burung elang indik. Ini yang terbaru lah. Tapi terbaru pun dalam tahun 2019. 2019. Untuk 2020 ni kita tak ada buat apa pun sebab dah start Itu sedia maklum sekarang ni. So tak ada yang kita boleh proses lagi. Tapi insyaAllah yang akan datang ni kita akan buat artikulasi tulang juga. Okey. Baiklah, para penonton, sambil tuan-tuan dan puan-puan mendengar tentang tajuk kita pada hari ini, mungkin ada yang ingin bertanya ataupun meninggalkan komen di ruangan FB Jabatan Muzium Malaysia, bolehlah berbuat demikian. Sama ada Encik Ridwan akan menjawab terus ataupun beliau akan menjawab selepas daripada program ini tamat. Jadi jangan lupa, mungkin ada pertanyaan yang ingin tuan-tuan dan puan-puan tahu tentang taxidermy ini dengan lebih lanjut, tinggalkan komen. Cik Ridwan akan menjawab secara langsung ataupun selepas program ini. Okey, Cik Ridwan, kita teruskan lagi. Kita dah tengok tadi haiwan-haiwan koleksi ini. Artikulasi itu pun sendiri rumit, tapi di tangan Cik Ridwan sendiri, ada tak yang rumit haiwan yang telah melalui proses taxidermy bagi tuan sendiri? Okey, kalau ikutkan itu kalau untuk artikulasi tulang tu lah. Tulang tu lah. Tulang lah untuk artikulasi. So kalau ada satu lagi yang saya pernah rasa susah buatnya, ikan kerapu. Ikan kerapu. Dia sebab dekat ikan tu dia banyak benda yang kita kena teka. Banyak benda yang kita kena teka sebab bahagian kepala tu pun kita dah ambil masa yang lama sebenarnya. Sebab kita kena buang isi. Dekat pipi ikan tu penuh dengan isi. Kalau kita tak teka dengan betul, nanti dia akan rosakkan spesimen. Dengar tu tuan-tuan perempuan, kita selama ni makan saja ikan kan, memang sedap. Tapi proses taxidermy ini sememangnya rumit dan mencabar bagi seorang pakar ataupun yang lebih arif seperti Encik Ridwan sendiri yang telah beliau nyatakan sebentar tadi. Okey Encik Ridwan, spesimen-spesimen ni saya ada tengok juga dalam roll up ni, ada spesimen yang melalui proses taxidermy ni secara kering. Ada juga yang disimpan di dalam balang, balang kaca yang ada cecair. Macam mana? Ada perbezaan ke? Okey, dia macam bentuk macam ni, kita panggil awetan kering. So dalam balang tu kita panggil awetan basah. So awetan basah ni biasanya spesimen yang solid, macam kata kalau solid macam ni kan, katak ni ada domus semua diisi lagi. Cuma kita masuk ke dalam tu, kita kena fixkan dulu dengan formalin. So bila kita suntik dengan formalin, kita biarkan dalam 48 jam. 48 jam. Lepas tu kita basuh dengan air sulim. Lepas air sulim baru kita masukkan alkohol. Dalam alkohol pula? Masukkan alkohol Untuk mengekalkan dia lah. mengekalkannya.
Okey, maknanya contohnya seperti katak ni Katak tu, boleh diawet secara kering Atau kering ataupun basah. ataupun basah. So Biasanya kalau dalam balang tu kita panggil awitan basah lah. awitan basah lah. Sebab saya ada terlihat juga tadi kita tengok ular yang diawet secara kering kan. Ya, ya. Ada juga ular yang diletak dalam balang Ya, yang dia- menggunakan cecair tu kan. Dia awitan basah ni, dia bukan pada spesies saja. Okey. Daripada tumbuh-tumbuhan tu ada juga. Tumbuhan. Macam licin benih, macam kita rasa benda tu penting, kita masukkan. Dia dapat mengekalkan jangka hidup dalam balang. Tapi dalam untuk kos awitan basah ni, dia kos dia tinggi sikit. Sebab setiap kali kita kena tukar alkohol. Kita kalau alkohol kita beruap ke, dia dah kering ke, kita kena tukar. Ataupun dia berubah warna. Berubah warna. Kita kena tukar. Okey, maksud dia satu lagi yang ingin saya tahu, penonton pun nak tahu juga, Ya. bila kita dah ataupun tuan dah melakukan proses taxidermy ini, kita mesti nak mengekalkan koleksi ini kan. Ya. Maknanya bila dah siap, ada tak jangka masa tertentu, maknanya contoh setahun kemudian koleksi ini perlu menjalani proses yang tertentu untuk mengekalkan jangka hayat dia. Okey. Dia macam ni ya. Kalau untuk spesimen kering ke atau basah ke, dia ada time-time dia. Okey, ada time dia. Dalam 3 bulan sekali kita kena buat check up. Okey. Kita buat Kena buat check up check up manusia juga. manusia juga lah. Okey. Okey, kita kena buat check up dia. Check dia sama ada bulu. Kadang-kadang spesimen kita tak perasan. Dia ada serangga ataupun makhluk prostat yang ada dia. Jadi kita kena kerap bersihkan dia. Kena kerap bersihkan dia. Okey, lagi satu kita kena tengok juga pada keadaan suhu bilik untuk Tempat simpanan dia. tempat simpanan dia. Kita kena pastikan dia berada dalam keadaan yang baik. Suhu dia penting lah. Untuk RH dia pun kita kena tengok juga. Kalau terlalu lembab pun dia akan jadi pudat nanti, benda yang fungus. Kalau terlalu kering dia akan spesimen tu akan rosak. Akan rosak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, koleksi ini memang memerlukan satu penjagaan khusus dan rapi Ya. yang perlu kita lihat dari segi suhu, kelembapan, pencahayaan. Ya, ya. Sebab kita nak mengekalkan koleksi ini untuk tadapan masyarakat kita di luar sana. Sebab yalah, nak menjalankan proses taxidermy ini pun bukannya sesuatu yang mudah, memang rumit. Jadi secara tak langsung saya ucapkan tahniah jugalah kepada Encik Ridwan dan juga pakar-pakar yang telah menghasilkan koleksi-koleksi ini. Okey, selain daripada itu, saya nak tanya lagi, Ya. Tuan sememangnya datang daripada seorang yang kosong tentang ilmu ni. Betul. Mesti tuan dapat ilmu ni daripada seseorang ataupun pergi keluar untuk mendalami lagi. Boleh tuan ceritakan kepada kami dan para penonton semua? Okey. Saya kalau ikutkan background saya belajar art design. Art and design. Art design. So Okey. memang macam fikir balik memang tak ada pengening pun Memang tak ada kena-mena. dengan binatang pun. Hmm. So saya art design dulu saya ada belajar modern casting. Molding casting. Modern casting. Okey. So bila saya masuk museum, Okey. kemudian ditempatkan di Museum Semajati, saya dapat apply balik apa yang saya belajar. First time benda saya belajar modern casting tu sendiri. Molding casting tu sendiri ya. Lepas tu saya yang orang pertama yang ngajar saya adalah Tuan Haji Dollah, saya arwah kan. Arwah Tuan Haji Dollah. Dia yang banyak membimbing saya dengan. Beliau merupakan siapa tu? Dia merupakan staf museum. Staf museum juga Staf dahulu. museum. Dia banyak membimbing saya dengan Encik Ali lah untuk mendalami bidang ni. Okey. Selain daripada tu, Cik Ridwan ni ada tak mendapatkan kursus ataupun pembelajaran di luar daripada Jabatan Museum sendiri? Okay. Itu pun saya ucapkan terima kasih juga lah kepada Jabatan Museum Malaysia kerana memberi peluang kepada saya dengan rakan saya Encik Ali untuk mendalami bidang tersebut ni. Okey. So alhamdulillah masa saya pergi di overseas dulu, overseas tu saya Di mana tu? di Wisconsin, Wisconsin. American Institute of Taxidermy. Amerika Syarikat. So saya selama sebulan lebih juga saya di sana Sebulan lebih di sana. untuk mendalami bidang taxidermy lah. Tapi kita bila saya tengok di overseas dengan kita di sini, kita agak jauh ketinggalan sebenarnya. Dari segi teknologi Dari segi teknologi, dari segi penggunaan bahan-bahan dia, kita memang jauh ketinggalan. Dia bukan ketinggalan setakat 10 tahun. Dia boleh sampai 15 tahun. Okey, maknanya kita walaupun ketinggalan tetapi dari segi penghasilan spesimen-spesimen ni memang kita tidak boleh sangkakan lagi. Kita juga dapat menghasilkan benda yang serupa sebenarnya
dengan apa yang telah dihasilkan di luar negara. Tuan-tuan dan puan lihatlah sendiri hasil-hasil kerja tangan Cik Ridwan dan juga tim Muzium Alam Semula Jadi ini sendiri untuk mengekalkan koleksi ilmu alam ataupun flora dan fauna yang ada di negara kita Malaysia ini. Baiklah, sebagai seorang yang arif dalam bidang akademi ini, apakah harapan tuan sebenarnya dalam dunia akademi ini sendiri? Okey, saya sebenarnya mengharapkan bidang akademi di Malaysia ini ataupun di museum dapat dikembangkan lagi lah. Ataupun untuk generasi-generasi yang akan datang, kita dapat belajar lebih banyak lagi. Sebab sekarang pun tak ramai yang buat kerja-kerja akademinya. So di museum ni ada 3-4 orang yang masih lagi buat kerja-kerja. Masih buat, tapi kami taklah sekerap yang, sebab kita pun ada kerja-kerja lain kita kena fokus. Kerja-kerja konservasi, baik tulis semua kan. So kita nak pameran. Selain daripada pakar-pakar yang ada di Jabatan Muzium Malaysia ini sendiri, sepengetahuan tuan ni, ada tak pakar-pakar kita yang masih lagi menjalankan akademi secara individu di luar sana, di Malaysia khususnya? Okey, yang setahu saya last kali arwah Haji Dollah. Arwah Haji Dollah dia sampai dia sebelum dia meninggal dia masih lagi datang untuk mengajar akademi ini, untuk menurunkan ilmu. Dia pun masih aktif lagi masa tu. Lepas pada tu saya tak rasa tak ada pun. Memang tak ada. Kalau ada pun mungkin jabatan lain kan dia buat secara kecil macam perintah ke. Untuk makluman para penonton, nama yang telah disebut oleh Cik Ridwan iaitu arwah Tuan Haji Dollah sebenarnya merupakan salah seorang kaki tangan Jabatan Muzium Malaysia dahulu, yang seorang yang memang arif dan pakar sebenarnya dalam bidang akademi ini sendiri. Jadi beliaulah salah seorang yang bertanggungjawab untuk menurunkan ilmu-ilmu mengawet ini kepada generasi yang ada sekarang ni seperti Encik Ridwan khususnya. Jadi sebelum kita menamatkan lagi, mungkin ada lagi yang ingin bertanya kepada Encik Ridwan yang tertanya-tanya tentang tajuk kita pada hari ini. Baiklah, kita ada terima satu soalan di sini, iaitu apakah kaedah yang digunakan di luar negara yang tak dapat kita lakukan di negara kita? Cik Ridwan, ada soalan daripada penonton kita. Okey, kalau bila luar negara, kita mungkin berbeza sikit lah. Berbeza. Macam saya sebutkan tadi dari segi teknologi diorang. Teknologi lah. Macam kita mungkin masih lagi menggunakan, kita kena kambing buat body, buat mati tiruan pun kita kena pancuk sendiri. So macam di luar negara, dia lebih pada produk industri dia memang besar. So kat sini sana lebih berkembang besar. Macam kita setakat yang kita mampu, kita buat ikut kemampuan je lah. Tetapi kita pun dapat hasilkan benda yang sama sebenarnya. Dapat hasil benda yang sama juga. Yang sama juga sebenarnya. Cuma kita lambat sikit saja. Tapi kita pun boleh berbangga dengan apa yang kita ada pada hari ini, khususnya tentang akademi di Muzium Alam Semula Jadi itu sendiri. Tapi dari segi kaedah dia sama saja. Kaedah dia sama saja. Cuma teknologi dia yang berbeza lah. Kaedah dia sama saja. Hampir sama. Okey. Dekat belakang saya ni, selain daripada peralatan kat depan ni, belakang saya ni ada peralatan berat nampaknya ni. Okey. Apa yang sebenarnya untuk kegunaan apa ni? Okey, jadi ini saya sebut mesin dulu ya. Okey, ni kita panggil flashing machine. Okey. Flashing machine ni untuk membuang lemak. Oh, lemak. Untuk lemak spesimen yang besar macam harimau ke rusa ke gajah kan. So kita ada mesin ni, kita akan memudahkan kerja. Kita. Okey, sebagai contoh katakanlah kita buat satu rusa. Rusa tu mungkin kita, kalau kita guna secara manual, lapah dia, mungkin ambil masa dalam 5 hari untuk membersihkan dia. Tapi bila ada mesin ni, InsyaAllah dalam masa 1 hari kita boleh siapkan. Dia dapat memendekkan masa tu lah. So kerja tu daripada katakanlah kita target dalam seminggu, dia boleh jadi dalam 2 hari siap. Boleh jadi 2 hari ya. Contohnya lah. Ni flashing machine ni pun beam juga. Ni untuk kita letak kulit, lepas kita buang dia punya lemak lah. Buang lemak dia. Yang di belakang ni? Ini bird flasher. Boleh nampak? Okey, ni bird flasher. Okey, ni kita panggil bird flasher.
Bird fashion ni untuk membuang lemak pada kulit dalam burung. Contoh Burung. macam ni, Burung elang tu. burung elang atau pitik, dia dalam kulit tu dia punya lemak tebal. Oh, banyak. lemak. So dekat situ nanti kalau kita nak buang secara manual, kadang-kadang kita takut menggunakan pisau tu takut meledak dia boleh koyak. So jadi kalau kita pakai bird fashion ni, Bird fashion. dia akan memecahkan lemak tu. Jadi kita nak mengarut senang. Okey, itu kegunaan dia Ada sebenarnya. penggunaan dia. Baiklah, tuan. Ada lagi soalan daripada saya sebenarnya. Penonton pun nak tahu juga. Selain daripada koleksi ataupun kerja-kerja yang dijalankan di Muzium Alam Semula Jadi ni berkenaan dengan awetan, taxidermi dan sebagainya ni, Ya. ada tak pihak luar yang menjemput ataupun memanggil untuk mendapatkan bantuan sebenarnya daripada tim Muzium Alam Semula Jadi ni sendiri? Okey. Jemputan sebenarnya banyak juga. Okey. Untuk buat kursus. Khusus. Contohnya kita buat kursus. Ada dalam 5-6 kursus kita orang buat. Okey. Contohnya macam kursus podcasting, lepas tu taxidermi mamalia kecil. Okey. Tahun lepas kita buat mamalia kecil tu dengan kerjasama IMR. IMR. Lepas tu kita buat kerjasama dengan Perikanan Negeri Perak Lumut. Lumut. Kita ada buat kerja pengawetan penyu. Pengawetan penyu. So banyaklah yang jemputan untuk kerja-kerja pengawet ni. Untuk kerja-kerja Untuk pengawet kita ni, bagi macam bengkel lebih kurang lah. kita bagi pendedahan Pendedahan, yang lebih okey. khusus lah Ya, ya. untuk diorang. Bukan setakat untuk taxidermi dan taxidermi pengawetan saja, sebab kita pun terlibat dengan kerja konservasi. Konservasi. Macam ada orang hantar spesimen untuk pengawetan. Okey. Okey, kita ada lagi soalan daripada penonton sebenarnya. Ada seorang yang bertanyakan tentang apakah kaedah yang menarik untuk dipamerkan bagi jenis haiwan amfibia dan reptilia selain kaedah pengawetan basah. Maknanya soalan tu kaedah yang menarik untuk dipamerkan kepada masyarakat dari segi haiwan jenis amfibia ataupun reptilia selain menggunakan kaedah basah yang dalam Okey. bekas tu. Okay, dia macam jadi. Sebelum kita nak jadikan satu spesimen tu, kita nak siapkan, kita nak jadi macam ni, kita kena pastikan. Kena Kita pastikan. kena tengok posisi mana yang sesuai. Okey. Okey, macam contoh, saya ambil contoh ya. Macam ni katak kan. Kata. Okey, katak ni. Okey, kita kena fikir okey, habitat dia macam mana? Macam mana nak display? Macam mana kita nak display? Habitat dia macam mana? So bila habitat kita dah tahu, so kita boleh bentukkan katak tu. Okey. Kita kena ikut keadaan Macam habitat mana dia. cara kita nak pamerkan ataupun contohnya katak ni dia memang hidup dalam kawasan basah. Basah. Okey. So kita kena adapt dia punya tempat. Kena pasti tempat tu. So Okey. kita boleh dapatlah dia punya posisi yang kita nak. Posisi yang kita Dan nak tu. pameran dia lebih macam tu. Kita Lebih kena macam tu, ikut kepada habitat dia. Okey. Maknanya ada jugalah yang dipamerkan dalam contoh diletakkan dalam akuarium. Okey, ya betul. Ah. Contoh kalau kita buat satu pameran, kita kena ada diorama dia. Kena ada diorama. So ada cara diorama kita kena kaji lah tahap habitat dia Yalah, sebenarnya. betul. So masa dekat situ baru kita boleh display. Okey, kata ni kalau tempat ni posisi dia mesti lebih macam ni. Okey. So kita letak tak adalah macam habitat basah tu, semua kita display dalam alam dia. Maksudnya para penonton, koleksi yang telah dihasilkan ataupun menjalani proses taxidermi ini, jika nak dipamerkan, lebih menarik jika kita menggunakan kaedah yang hampir serupa dengan kehidupan alam binatang itu sendiri. Sebagai contoh kata, berada di tempat-tempat yang basah-basah, sungai, paya dan sebagainya. Okey, ada soalan lagi. Okey, soalan yang terakhir daripada para penonton. Tadi kita dah bercerita tentang haiwan ini daripada mana didapatkan. Okey, kita boleh ulang lagi sekali. Koleksi-koleksi ini sebenarnya daripada mana didapatkan tadi? Kita ulang lagi sekali. Okey, dapat. Biasanya kalau di sini kita dapat ada orang sumbang lah. Orang Sumbar. Sumbangan. Itu kadang-kadang kita jumpa macam rokil kena langgar. Rocky kena langgar. Macam kena langgar tu kita kutip dah. Tapi kita kutip pun bukan main kutip sembarangan juga. Okey. Kita kena tengok spesimen tu kena langgar macam mana. Kalau dah hancur, Tak boleh buat juga. apa. So kita ambil tengok keadaan dulu. Lepas tu kadang-kadang ada juga spesimen ni kita boleh pergi memburu. Tapi sekarang ni dah tak boleh memburu dah. Tak boleh memburu. Ada atas bintang kan. Yalah, Ada tak tahu pada spesimen atas yang sebenarnya. ada spesimen yang kita tak boleh. Kalau spesimen tu jenis banyak, mudah diperoleh memang dia sebenarnya
Boleh. Maknanya kalau sebelum-sebelum ini pihak Museum Alam Semua Jadi memang melibatkan agensi lain lah untuk mendapatkan binatang, contoh penelitian, kehutanan. Kadang macam melibatkan zoo. Zoo. Zoo boleh juga. Zoo ada spesimen mati. Ada spesimen yang mati. Dia tak boleh nak awet, dia serah kepada museum lah. Diserah kepada museum. Okey, itulah sedikit penerangan oleh Encik Ridwan tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu taksodemi seni awetan. Dan saya pasti ada lagi yang ingin bertanya sebenarnya kepada Encik Ridwan tentang proses taksodemi ini. Masa tidak mengizinkan, jadi para penonton FB boleh meninggalkan persoalan anda di ruangan komen, ataupun kita akan berikan email kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh email terus kepada Encik Akhiruddin, Encik Ridwan bin Akhiruddin tentang persoalan yang bermain di fikiran tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita tamatkan sesi ataupun program Tanya Curator yang bertajuk Taksodemi Seni dalam Awetan pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ridwan di atas perkongsian bersama pada hari ini. Baiklah, para penonton semua, ringankan jari jemari anda untuk tekan butang like dan share tentang program Tanya Curator dan juga program-program kami dalam permuziuman khususnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami Jabatan Muzium Malaysia, sehingga kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang program Tanya Curator. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.